Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita yang amat duka cita bagi Perikatan Nasional untuk Muhyiddin Yassin dan juga Tok Guru Hadi Awang menjelang pilihan raya untuk 6 buah negeri di seluruh semenanjung Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, baru saja diterima sebentar tadi daripada sinarharian.com.my 14 Julai 2023. Akhirnya PSB umum sokong pimpinan Anwar dan Abang Johari. Berita penuh. Kuching. Parti Sarawak Bersatu atau PSB yang hanya memenangi 3 kerusi dalam pilihan raya negeri pada 2021 pada Khamis telah mengumumkan sokongan mereka kepada kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Dalam satu kenyataan, Presiden PSB iaitu Datuk Seri Wong Sun Kho berkata pilihan mereka untuk menyokong kepimpinan semasa Kerajaan Perpaduan dan Negeri Sarawak adalah bagi memastikan kestabilan dan perpaduan negara. Katanya dalam kenyataan itu, pada masa ini di dalam negara kita ada dua kuasa politik yang bertentangan antara satu sama lain. Satu dengan kesederhanaan mencari kata sepakat dan bertolak ansur, sementara satu pihak lagi menggunakan perkauman ekstremisme dalam agama selain pecah dan perintah. Untuk kestabilan dan perpaduan negara, pilihan buat kami adalah jelas, katanya dalam kenyataan itu. Beliau turut berkata Anwar harus diberikan sokongan sepenuhnya bagi membolehkan pentadbiran barunya melaksanakan matlamat Malaysia Madani untuk membasmi rasuah dan ketidakcekapan serta memperbetulkan apa yang salah di masa lampau dan menyingkirkan faktor perpecahan di dalam kalangan rakyat Malaysia. Katanya dalam kenyataan itu, kami tahu kerajaan GPS atau Gabungan Parti Sarawak telah memberikan sokongan sepenuhnya kepada Kerajaan Perpaduan. Maka kami PSB di peringkat negeri berikrar memberikan sokongan sepenuhnya kepada primer kami iaitu Abang Johari dalam semangat perpaduan bagi membolehkan beliau meneruskan inisiatif Sarawak diutamakan, katanya. Kenyataan Wong itu dikeluarkan berikutan keputusan PSB untuk menandatangani satu memorandum persefahaman dengan Parti Demokratik Progresif PDP, sebuah parti komponen GPS yang beliau tandatangani bersama Presiden PDP Datuk Seri Tiong King Sing di Kuala Lumpur pada Khamis. Pada majlis itu, King Sing berkata kedua-dua parti telah mencapai kata sepakat untuk menyokong satu sama lain dan kedua-duanya berusaha untuk melihat kemakmuran dan kestabilan politik di negara ini. Susulan keputusan yang dibuat oleh PSB, kini tinggal hanya 2 ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pembangkang dalam Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak, Chong Chien Jen DAP Padungan dan Violet Yong DAP Pending daripada keseluruhan 82 adun, maafkan saya. DAP kekal sebagai pembangkang dalam Dun Sarawak tetapi merupakan sebahagian daripada komponen parti dalam Pakatan Harapan di peringkat persekutuan yang membentuk Kerajaan Perpaduan bersama GPS selepas pilihan raya umum ke-15. Sumber berita dari bernama diterbitkan semula di sinarharian.com.my. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi. Selamat menyambut hujung minggu kepada anda semua. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terkakai-kakai jugalah Sanusi kali ini. Terpaksa jugalah, berpeluh-peluh jugalah Sanusi kali ini.
Akhirnya setelah semuanya terbukti dengan laporan, dengan video, macam-macam lagi lah bukti-bukti yang kukuh, Sanusi tetap tidak mengaku bahwa dia ada melakukan kesalahan 3R. Tiba-tiba Sanusi mendakwa ucapan itu diputar belit. Itu satu cubaan untuk membunuh karakter, kata Sanusi. Iyalah kalau setakat tidak direkam tak apa, tapi sampai ada video berjuta-juta kali orang boleh tonton tuh. Aduh, Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Madnor mendakwa pemimpin Pakatan Harapan PH dan Barisan Nasional telah menggunakan politik murahan untuk membunuh karakter beliau sebagai pemimpin politik pembangkang. Aku pun heran juga lah, macam mana lah dia boleh kata begitu. Kan ada video, ada rakaman, bukan sekadar hanya dengar cakap, tapi itu ada rakaman. Pengerusi Perikatan Nasional PN Kedah itu mendakwa ucapan beliau dalam ceramah telah diputar belit oleh pihak tertentu bagi mengheret orang ramai supaya memahami ucapan tersebut secara salah untuk meraih kepentingan politik PHBN. Sudah cakap baru sedar. Sudah cakap baru sedar bahwa benda-benda begitu boleh membuatkan kontroversi. Ucapan-ucapan yang begitu boleh membuatkan kontroversi, boleh menyebabkan orang salah faham, boleh menyebabkan orang kasih putar belit. Jadi lain kali sebelum cakap, fikir dulu. Sebelum cakap, kena bijak. Menteri Besar takkanlah tak bijak. Menteri Besar kena bijak. Sebelum cakap, fikir konsekuensi, akibat daripada apa yang dicakap tu. Mesti bijaklah. Bukan baru kemarin main politik. Sudah lama main politik. Sudah jadi Menteri Besar Kedah pun. Jadi sepatutnya Sanusi memang tahu dia punya konsekuensi bila dia cakap begitu. Menurut Sanusi, tidak ada walau sepatah pun ucapan berkenaan memberi maksud menghina Sultan Selangor seperti yang didakwa. Pemahaman mereka yang salah itu mahu dipaksakan ke atas orang lain semata-mata untuk raih laba politik daripada isu tersebut sambil membunuh saya, katanya. Semua orang melompat masuk ke dalam satu isu yang mereka reka sendiri, yaitu plot 3R, agama, kaum, dan institusi raja. Sanusi lebih baik diam-diam lah. Dengan kenyataan ini pun boleh menyebabkan kontroversi timbul lagi. Polis Diraja Malaysia mengesahkan sudah membuka kertas siasatan untuk ucapan Sanusi itu. Jadi adakah ini pun dibuat-buat juga oleh polis? Takkan polis membuat siasatan kepada benda yang tak ada? Setakat Jumaat, inilah dia. Setakat Jumaat, Ketua Polis Negara sendiri, Tan Sri Razarudin Hussein, memaklumkan polis Diraja Malaysia sudah pun menerima bukan 1, bukan 2, bukan 3, bukan 4, bukan 10, bukan 20, bukan 30. 31 laporan polis seluruh negara membabitkan kenyataan Muhammad Sanusi yang didakwa telah menghina Sultan Selangor. Kalau berani, Sanusi jumpalah, pergilah menyembah, menghadap sembah kepada Sultan Selangor dan mohon maaf. Kalau beranilah, jelaskan kepada Sultan Selangor apa maksud sebenar kamu. Sehubungan itu, polis telah pun membuka kertas siasatan terhadap pengarah pilihan raya PAS Pusat itu pada Rabu. Muhammad Sanusi percaya strategi larangan menggunakan isu 3R ibarat tembok yang sengaja dibina untuk melindungi pemimpin politik lawan. Secara reverse strategi, bukan melindungi aspek sebenar 3R. Ini lagi. Inilah betul-betul dalam politik 3R ini jangan sentuh, jangan kacau, terutamanya institusi diraja. Jangan pernah memperleke. Semua usaha ini katanya ditumpukan untuk bunuh beberapa pemimpin PN. Kerana PH dan BN tidak ada agenda pembangunan sendiri. Kerana PH dan BN tak main politik yang menggunakan 3R. Itulah sebabnya Sanusi kena bertaubat, kena sedar, jangan lagi buat.
Kalau sudah tahu bahwa benda tu akan boleh diputar belit, jangan buat lagi. Nah, bertobat cepat-cepat. Okey, sebenarnya PH dan BN tak takut benda tu sebab dia tak mainkan benda tu. Dia tak dalam kempen dia tak sentuh tentang 3R. Jadi saya bukan nak support mana-mana, bukan nak backing siapa-siapa. Kalau PH dan BN pun kacau 3R ini, ungkit 3R ini, sama juga, saya pun tak setuju. Itulah Sanusi perlu sedar bahawa mulut dia itu kadang-kadang lancang, kadang-kadang terlampau celupar. Jadi lebih baik lepas ini berhati-hatilah dengan apapun kenyataan. Lepas itu menurutnya tiada seorang pun kalangan menteri melahirkan produk baru untuk negara, termasuk Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang disifatkan hanya sibuk berpidato menjatuhkan lawan politik, bukan menumpuk pada pembangunan negara. Yang ini saya nak tanyalah. Besok Anwar Ibrahim akan bertemu dengan Elon Musk, manusia paling kaya di dunia, untuk berbincang pasal ekonomi. Jadi apa yang saya pun tak faham apa sebenarnya Sanusi mau. Katanya mungkin PH dan BN telah muflis idea dan keupayaan sebagai kerajaan baru yang dijajah atas nama perpaduan. Sebaliknya semua usaha masa rancangan tersebut termasuk jentera kerajaan diguna untuk kepentingan politik. Kenapa dulu Perikatan Nasional tak pernah pakai itu kah? Saya pikir semua kerajaan sama saja. Siapa yang berkuasa, of course, dia akan menjadi lebih kuat untuk kuatkan lagi kerajaan. Perikatan Nasional dulu tak pernah pakai ke? Tak pernahkah untuk pakai jentera kerajaan untuk kepentingan politik? Saya persoalkan saja. Saya pun tak tahu ada pakai ke tidak. Hanya tanya saja. Muhammad Sanusi turut berkata apa yang dilakukan oleh PHBN hanya menumpukan kepada usaha untuk menyelamatkan diri. Memanglah. Kenapa dulu Perikatan Nasional tak pernah buatkan untuk menyelamatkan diri? Aduh. Okeylah. Pokoknya saya ingin saya ingin menasihatkanlah kepada semua orang yang nak berkempen, tak kiralah dari kerajaan kah, dari pembangkang kah, hati-hati semasa bercakap, janganlah celupar. Nanti sendiri kena, baru nak menyesal, lepas tu tuding pula kepada orang lain. Dengan Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.